katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh daripada jalan yang betul. Shadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bukit Indah, pengurus, timbalan pengurus, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa yang bertukus lumus menghidupkan dan juga mengimarahkan program-program masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa memberi sokongan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi pada malam ini. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita, dan yang Allah Subhanahu wa taala akan terus tetap kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut insya-Allah menjadikan kita hamba yang sentiasa berusaha untuk mencari dan juga meraih keridhaannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbicaraan dan juga perbahasan kita dalam buku diskusi isu akidah dan pemikiran semasa di Malaysia, yang mana kita masih lagi membahaskan tentang bab yang berkaitan dengan isu-isu ajaran sesat yang berkaitan dengan kumpulan Al-Arqam. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas tentang kesesatan kelompok-kelompok batiniyah, kelompok-kelompok batiniyah yang dipelopori oleh Haji Ahmad Laksmana yang pernah diharamkan di bumi yang bertuah ini. Kemudian kita juga telah mengulas tentang perkara-perkara yang meragukan dalam kumpulan bekas Al-Arqam, dan kita juga telah melihat tentang jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh para sarjana kita ataupun jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh para ulama kita tentang pegangan-pegangan yang dipegang oleh Al-Arqam, seterusnya Rufaqah, seterusnya dia menjadi global ikhwan, yang mana banyak daripada pegangan-pegangan yang mereka pegang itu bercanggah daripada ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sendiri ialah tentang buku Aurat Muhammadiyah yang menjadi buku ataupun zikir ataupun wirid yang wajib bagi kumpulan Al-Arqam. Antara dakwaan yang dikemukakan tentang kehebatan Aurat Muhammadiyah ialah Asy'ari mengatakan bahawa dia menerima wirid tersebut secara yaqazah ataupun menerima secara mimpi dengan Syekh Muhammad As-Suhaimi yang dikatakan bakal menjadi Imam Mahdi yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Dan pegangan tentang Imam Mahdi merupakan imam yang gaib, merupakan salah satu bentuk fahaman yang dipegang oleh kelompok-kelompok Syiah dan langsung tidak wujud dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Malah mereka telah menjadikan kepercayaan kepada al-ghaibah ini sebagai dasar akidah bagi mereka, yakni keghaiban imam, yang mana imam ini dia tak mati tapi sebenarnya dia diraibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muncul pada akhir zaman, untuk muncul pada akhir zaman menjadi Imam Mahdi yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan sebagainya. Sedangkan seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi itu dilahirkan sebagaimana bayi yang lain juga dilahirkan, berbeza dengan pegangan dan juga pendirian yang dipegang oleh kumpulan Al-Arqam. Jika Asy'ari membaca dan mengkaji riwayat-riwayat yang berkait dengan Imam Mahdi, walaupun riwayat-riwayat yang menyebut tentang Imam Mahdi itu bersifat ataupun berstatus hadis ahad, namun riwayat-riwayat tersebut tiada satu pun riwayat yang mengatakan bahawa ia merupakan seorang imam yang gaib pada asalnya kemudian dimunculkan kembali pada akhir zaman. Yang percaya kepada konsep akidah ghaibatul imam ataupun kepercayaan bahawa imam itu merupakan imam yang gaib adalah kepercayaan yang berasal daripada kepercayaan Syiah. Perlu juga difahami bahawa kemunculan Imam Al-Mahdi, kemunculan Imam Mahdi juga berlaku tanpa disedari oleh imamnya, tanpa disedari oleh dirinya sendiri bahawa dia itu adalah bakal Imam Mahdi. Dia pun tak tahu.
Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi itu daripada keturunan kami, yakni Ahlul Bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkan dia dalam satu malam. Dengan maksud Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan Imam Mahdi itu dalam satu malam. Maksud mengislah di sini ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberinya persiapan untuk menjadi khalifah dan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi huru-hara dan siri-siri peperangan dalam satu malam. Dalam satu malam. Kemudian Al-Mahdi akan dibaiat di hadapan Kaabah walaupun beliau sendiri tidak menyukai perkara tersebut. Kita berhenti pada bab tu, pada pertemuan yang terdahulu. Kemudian seterusnya, di samping itu kita juga perlu memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan dari arah manakah sebenarnya akan muncul Al-Mahdi itu. Menurut para ulama yang melakukan pengkajian terhadap pelbagai riwayat yang berkait dengan Imam Mahdi, pelbagai riwayat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga cerita-cerita tentang Imam Mahdi ini, tiada satu pun dalil kukuh yang boleh mensabitkan dari arah manakah Imam Mahdi akan muncul sebelum beliau akan dibaiat di hadapan Kaabah. Tak ada satu pun hadis yang sahih dan juga sahih. Sahih dan juga sahih. Sahih itu jelas. Tak ada satu pun hadis yang sahih dan juga sahih, hadis yang sahih dan juga sahih untuk mensabitkan daripada mana munculnya Imam Mahdi. Bagaimanapun terdapat tiga pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Terdapat tiga pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan Imam Mahdi itu akan keluar daripada arah timur, sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku dia Al-Fitan wal Malahim, fitnah dan juga peperangan akhir zaman. Buku tu asalnya dalam bahasa Arab, dia telah diterjemah juga dalam bahasa Inggris dan juga telah diterjemah juga dalam bahasa Indonesia. Setakatnya dalam bahasa Melayu saya tak sure sama ada dia diterjemahkan ataupun tidak, kerana kitab dia agak tebal. Di Indonesia mereka lebih terkehadapanlah dalam bab ilmu penterjemahan kitab-kitab daripada kitab-kitab Arab. Cuma bila kita nak baca tu, kita kena buat beberapa rujukan silang lah untuk memastikan terjemahan itu tepat dengan konteks yang sebenar penggunaan bahasa Melayu kita. Kerana kadang-kadang kita baca bahasa Indonesia ni, kadang-kadang kita takut kita salah faham konteks terjemahan dia itu. Kerana apa? Kerana dia berbeza sedikit struktur dia dengan penggunaan bahasa kita, yakni bahasa Melayu. Okey. Jadi pendapat pertama mengatakan Imam Mahdi akan keluar daripada arah timur, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Itu yang pertama. Manakala pendapat yang kedua, Imam Mahdi akan keluar daripada arah barat ataupun disebut sebagai maghrib, daripada arah barat. Dan ini merupakan pandangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab dia At-Tazkir. Kemudian pendapat ketiga pula mengatakan Imam Mahdi berasal daripada penduduk Madinah, yang melarikan diri ke Mekah, sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis yang lain, yakni dia dikejar. Dalam hadis tersebut disebut bahawasanya ada seorang lelaki itu dikejar, kemudian bila dia kejar, dia sampai ke Kaabah. Dan apabila dia sampai ke Kaabah, orang-orang yang mengejar dia itu terjerumus ke dalam tanah, ke dalam lubang yang berada dalam tanah. Dan lelaki itu merupakan seorang lelaki Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis tersebut yang menyebut tentang seorang lelaki yang melarikan diri, kemudian dia pergi ke Kaabah. Namun dalam sanadnya terdapat beberapa kecacatan dan juga beberapa kelemahan untuk menaikkan taraf hadis itu ke darjat yang lebih baik. Maknanya itu pendapat ketiga. Namun ianya tetap dipegang oleh para ulama tentang dari mana Imam Mahdi itu akan muncul. Satu kata daripada arah timur, ini kata Ibnu Katsir. Satu kata daripada arah barat, ini pendapat Al-Qurtubi. Dan pendapat yang ketiga kata dia asal penduduk Madinah, tapi dia melarikan diri ke Mekah. Bila dia melarikan diri ke Mekah dan sampai di hadapan Kaabah tu, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin pada akhir zaman, untuk berjuang menegakkan keadilan dan juga menentang kezaliman. Tetapi pendapat yang ketiga ini dia ada masalah.
dari segi status sanad hadis tersebut untuk mengangkat kedudukan hadis itu pada kedudukan yang lebih baik. Soal daripada mana secara putusnya, wallahu taala alam. Kita tak tahu daripada arah mana dia muncul. Cuma ulama-ulama melakukan analisis terhadap riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka, dan inilah hasil yang dibentangkan kepada kita. Jadi melalui pendedahan ringkas di atas, kita boleh menyimpulkan bahawa ada hikmahnya tempat muncul Imam Mahdi itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pengetahuan manusia. Ada hikmah. Sebab kalau anda kata Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dia muncul di sini dan juga muncul di sini, takut-takut manusia pergi sembah tempat tu awal-awal lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Takut-takut manusia pergi buat tempat tersebut tempat untuk memuja. Lalu akhirnya mereka terdedah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdedah kepada pintu-pintu yang membuka ruang ke arah, kita kata, ke arah pemanipulasian agama ini daripada sumbernya yang asli kepada rekaan-rekaan manusia, seperti mana yang berlaku dalam sejarah Yahudi, seperti mana yang berlaku dalam sejarah Kristian dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok kubur para nabi sekalipun tidak didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas, melainkan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga melainkan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita tentang kubur Nabi Musa alaihi salam, yang mana jarak kubur Nabi Musa alaihi salam dengan border pintu masuk ke Palestin itu hanyalah sejarak sepelontaran batu, tapi tak disebutkan dengan jelas di mana kedudukan kubur tersebut. Hikmah kenapa disembunyikan semua ini? Sebab takut-takut manusia pergi menjadikan kubur itu sebagai tempat-tempat untuk mendapatkan karamah, untuk mendapatkan itu dan juga ini, sehingga akhirnya membuka pintu-pintu dan juga ruang-ruang yang berbentuk kesyirikan. Ziarah kubur tak jadi masalah, tak menjadi kesalahan. Mendoakan orang yang berada dalam kubur juga tidak menjadi kesalahan. Mengingati kematian dengan melihat kubur juga tidak menjadi kesalahan. Mengingati kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh ketika mana kita berada di hadapan kubur dia, untuk meningkatkan semangat kita untuk beramal kepada Allah, juga tak jadi salah. Bila kita pergi depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat kita ingat tunjuk ajar dan juga tauladan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi masalah untuk meningkatkan semangat untuk diri kita beribadah. Yang jadi masalah bila kita pergi ke kubur-kubur orang soleh, pergi ke kubur-kubur orang yang kita anggap ada berkat, kita untuk pergi buat perkara macam-macam, tabur duit lah, kemudian anggap kalau pergi ke kubur tu berdoa di kuburan dan minta, wahai syekh fulan bin fulan, berkatilah aku, tunaikanlah hajat aku, maka itu ada something wrong pada pemahaman dan juga akidah kita terhadap konsep kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak pergi ke kubur orang soleh tak jadi masalah, nak pergi ke kubur para nabi tak jadi masalah, tetapi kita kena tahu di mana batas yang dibenarkan untuk kita buat dan batas yang tidak dibenarkan untuk kita buat, kerana takut-takut kita jadi seperti kelompok Brelvi di India yang merupakan pencetus kepada apa yang kita katakan kepada pemujaan kubur, sehingga menjadikan kubur itu sebagai tempat solat dan juga tempat ibadah, serta menjadikan kubur itu sebagai tempat untuk meminta-minta atas nama orang yang berada dalam kubur itu orang soleh, dan mudah-mudahan dengan izin Allah, dia kata kita minta dengan orang soleh itu Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Maka itu salah satu bentuk pintu-pintu yang membuka kepada kesyirikan yang takut-takut kita terjebak ke dalamnya. Tapi kalau kita sekadar pergi tengok, kemudian kita mengambil pelajaran daripada kematian, kita mendoakan dia supaya kita mendoakan untuk menjadi soleh seperti dia, maka itu tidak menjadi masalah dan juga tidak menjadi kesalahan, kerana itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh ulama-ulama yang soleh terdahulu. Bila mereka ziarah kubur, mereka ziarah untuk mengingati kematian dan juga mengambil pelajaran-pelajaran daripada kisah-kisah yang terdapat di kuburan. Okey. Kemudian mana tadi? Okey, barangkali ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan perkara ini, terutamanya tempat munculnya Imam Mahdi tadi. Dulu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dulu tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, orang-orang menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk mendapatkan berkat. Lalu Umar potong pokok tersebut supaya apa? Supaya ianya tidak membuka ruang-ruang
mengagungkan Nabi itu melebihi nilai dia sebagai seorang Nabi, sehingga mengangkat dia ke darjat-darjat ataupun status-status yang tidak sepatutnya diletakkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang berlaku kepada kelompok Kristian yang menyatakan bahawasanya Isa itu adalah anak Tuhan dan sebagainya. Dan kita akan lihat secara ringkas lepas ini bagaimana permulaan Isa itu dianggap sebagai Tuhan oleh kelompok Kristian. Okey, barangkali ia sengaja tidak didedahkan bagi memelihara dan melindungi tempat ataupun negeri bakal lahirnya Imam Mahdi itu, agar ia terhindar daripada segala perancangan dan juga niat jahat musuh-musuh Islam. Boleh jadi begitu juga. Dan kita sendiri sedia maklum bagaimana golongan Zionis yang bertopengkan orientalis sentiasa menjalankan kajian terperinci terhadap sumber-sumber Islam bagi mencari jalan untuk memadamkan perjalanan agama ini. Dan kalau kita tengok kajian-kajian yang dikemukakan oleh golongan orientalis, yakni cendekiawan barat yang mengkaji tentang Islam, kita panggil dia orientalis, kadang-kadang mereka jauh lebih pakar daripada kita. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka sanggup pergi belajar bahasa Arab, mereka sanggup belajar bahasa Arab dan selok-beloknya, mereka sanggup belajar ilmu hadis dan juga selok-beloknya, semata-mata untuk apa? Untuk memastikan mereka dapat melakukan kajian yang terperinci terhadap sumber Islam, terhadap sumber Islam. Dan ada dalam kalangan orientalis ini, apabila mereka mengkaji Islam, Allah Subhanahu wa taala ketuk pintu hidayah mereka, lalu akhirnya mereka menemui hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dalam kalangan mereka yang semakin mengkaji, semakin berniat jahat untuk memadamkan usaha-usaha dakwah Islam dan juga memadamkan perjuangan agama ini. Maka oleh sebab itu kita kena ambil juga semangat daripada orientalis ni, bagaimana mereka mengkaji dan bagaimana mereka mempelajari sumber-sumber yang asal dalam Islam, sehingga akhirnya mereka menjadi orang yang tahu tentang Islam itu kadang-kadang melebihi umat Islam itu sendiri, atas nama untuk buat sesuatu yang tidak baik terhadap agama ini. Jadi nampaknya konsep Imam Mahdi yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah melalui perkhabaran riwayat-riwayat yang sahih berbeza, tuan-tuan. Berbeza sekali dengan Imam Mahdi versi Asy'ari Muhammad. Asy'ari ini telah sekian lama menobatkan kononnya Imam Mahdi adalah Syekh Muhammad As-Suhaimi. Syekh Muhammad As-Suhaimi ini pula mati di Kelang pada tahun 1938. Tapi dia kata tak mati, gaib, akan muncul pada akhir zaman, akan jadi Imam Mahdi. Tu pun ramai orang yang mengikutinya, termasuklah mereka-mereka yang ada latar belakang agama. Bagaimana perkara ini boleh terjadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dan bagaimana perkara ini boleh tersebar dalam masyarakat kita. Okey, kemudian bahkan Asy'ari menambah pula, kononnya Imam Mahdi tersebut telah pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yakazah, yakni secara jaga dalam Ka'bah bagi menerima aurat Muhammadiyah. Dan aurat Muhammadiyah yang sampai kepada pengikut-pengikut Al-Arqam itu merupakan wirid-wirid yang telah diringkaskan oleh Rasulullah dalam Ka'bah berkenaan untuk diikuti oleh pengikut-pengikut Al-Arqam. Kerana dia kata apa? Kerana andai kata wirid-wirid asal yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Suhaimi itu diambil oleh pengikut-pengikutnya, maka pengikut-pengikutnya tidak akan mampu untuk menanggung beratnya zikir tersebut, maka diringkaskan sehinggalah jadi seperti apa yang ada dalam aurat Muhammadiyah yang diamalkan oleh Al-Arqam. Dan saya rasa tuan-tuan pun pernah dengar tentang konsep zikir berat ni. Tak boleh zikir ni tak sesuai untuk awak berat, nanti badan awak jadi panas, tak mampu nak tangguh dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pun cukup sempurna untuk kita amalkan dan telah cukup baik untuk kita amalkan. Tak boleh sebut la ilaha illallah, kamu ni kena sebut Allah ya. Kemudian kamu tak boleh sebut Allah, kamu kena sebut hu macam tu ya. Sebab apa? Sebab takut badan kamu tak mampu nak tanggung zikir yang berat. Rasulullah tak apa, tubuh dia kuat. Sedangkan tak pernah kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat zikir-zikir yang diringkaskan, melainkan Nabi mengajak apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir apabila diambil untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tak ada isu berat tubuh, jadi gila isim, jadi tak sedarkan diri, jadi itu dan juga ini. Bila diambil untuk mendekatkan diri kepada Allah,
Tapi seandainya zikir itu diambil untuk mendapatkan ilmu-ilmu kebatinan, untuk mendapatkan kekeramatan-kekeramatan, untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu, maka itu yang menjadi bala dan juga punca kepada jadi tak sedar diri, jadi gila isim, jadi tak tentu hal, sehingga akhirnya membawa kepada masalah mental dan sebagainya. Cuba bayangkan diajar untuk berzikir dengan zikir yang demikian, duduk pula dalam bilik yang gelap, gua yang gelap, tak dibenarkan untuk bercakap dengan orang, tak dibenarkan untuk bertemu dengan orang, makan pula makan berarti jagung, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Sebab apa? Kalau makan itu dan juga makan ini, kamu tak akan dapat naik ke makam itu dan juga ke makam ini. Dan perkaranya realiti, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berlaku dalam sebahagian kumpulan-kumpulan, bukan semua, berlaku dalam sebahagian kumpulan-kumpulan yang mendakwa mereka itu adalah tariqah ilallah, tarikat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku dalam sebahagian kumpulan-kumpulan yang demikian, atas nama nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atas nama untuk mengawal khadam-khadam, ataupun untuk mendapatkan khadam-khadam bagi zikir-zikir tertentu dan sebagainya. Dan inilah yang disebut oleh Piramli itu, hai mambang tanah, mambang api, mambang segala jenis mambang yang ada. Ketika mana disuruh oleh pendekar mustaq untuk pergi bertapa di mana? Di dalam telaga lah, di dalam gua lah, di atas pokok dan sebagainya. Dan cerita yang dibuat oleh Piramli itu melambangkan pemikiran orang Melayu kita suatu ketika dahulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, merupakan satu bentuk kritikan-kritikan yang dilemparkan kepada pemikiran sebahagian orang Melayu kita dahulu atas nama nak mendapatkan kekuatan-kekuatan tertentu. Mereka melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Itu yang jadi tak sedar diri, yang jadi depression, tekanan mental dan sebagainya. Lalu akhirnya bila keluar jadi gila isim. Gila isim. Dia bukan gila sebenarnya, tapi dia gila isim. Gila isim ni maksudnya gila disebabkan oleh zikir-zikir yang tertentu yang diajar oleh Tok Syekh dan juga Tok Guru yang tertentu, atas nama nak dapatkan kelebihan dan nak menaikkan makam di tempat-tempat yang tinggi. Sedangkan zikir yang diajar oleh Nabi SAW, kita tak pernah dengar pun cerita para sahabat jadi gila, kena tekanan mental dan sebagainya akibat daripada zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi dia kata aurat Muhammadiyah itu merupakan ringkasan daripada zikir-zikir yang diamalkan oleh Syekh Muhammad As-Suhaimi. Kerana apa? Kerana kalau anda kata diberikan zikir-zikir yang asal, maka pengikut-pengikut ni tak dapat nak tahan berat bebanan zikir tersebut, takut-takut boleh merosakkan badan dan sebagainya. Dan yang menganugerahkan ringkasan yang terdapat dalam aurat Muhammadiyah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kerana dia kata apa? Kerana Syekh Muhammad Suhaimi ini telah bertemu secara yaqazah, secara jaga dengan Nabi Muhammad ketika mana berada di dalam Kaabah. Dan sesungguhnya semua ini hanyalah khayalan yang diangan-angankan oleh Asy'ari untuk mengangkat dirinya dalam kalangan pengikutnya. Ini kerana tiada sebarang riwayat pun, sama ada yang sahih ataupun yang dhaif. Kalau ada yang dhaif pun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu sudah dianggap sebagai riwayat. Ini tak ada jelas ataupun kabur yang mengisyaratkan bahawa Imam Mahdi itu bernama Muhammad Asy-Syuhaimi yang menerima aurat seperti mana yang disebut oleh Asy'ari Muhammad. Okey. Jadi setelah memahami kesesatan Asy'ari, menamakan Syekh Muhammad As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi tadi, Asy'ari juga telah melakukan kesesatan yang lain. Asy'ari sebenarnya telah meletakkan dirinya melampaui Imam Mahdi, sendiri, walaupun pada awalnya dia menganggap diri dia sebagai pembantu Imam Mahdi. Pada awalnya dia kata dia naik kepada imam, pembantu kepada imam, naibul imam, pembantu imam. Adakah Asy'ari sudah lupa apakah tanggungjawab Imam Mahdi? Tanggungjawab Imam Mahdi seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nabi kata Al-Mahdi itu berasal daripada keturunan Nabi SAW. Berkening lebar, kening dia tebal. Kemudian berhidung panjang dan juga mancung. Mancung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ni hidung pun tak ada nak dakwa sebagai Imam Mahdi kan. Hidung mancung. Ni dalam riwayat-riwayat tersebut. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan juga kemakmuran, sebagaimana bumi sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia sewenang-wenangnya.
dan dia akan berada di atas muka bumi ini selama 7 tahun. Selama 7 tahun sama seperti Nabi Isa alaihissalam berada di atas muka bumi ini selama 7 tahun. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang berkait dengan hadis-hadis fitan ataupun hadis-hadis akhir zaman ni, kita kena bagi itu dulu, kena bagi guidance dulu, panduan dulu dalam berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman. Di hadis-hadis akhir zaman ni kita kena ingat, ada hadis yang sahih dan juga ada hadis yang tidak sahih. Dan banyak riwayat yang berkait dengan fitan, yang berkait dengan al-maghazi, dan juga yang berkait dengan kita kata tafsir. Riwayat-riwayat yang dikemukakan dalam kitab-kitab tafsir, kita kena berhati-hati dalam usaha kita nak membaca. Kerana apa? Kerana dia memerlukan kepada penapisan yang teliti untuk mensabitkan sama ada riwayat-riwayat tersebut benar ataupun tidak benar, sahih ataupun tidak sahih. Okey, dalam kitab-kitab tafsir banyak dikemukakan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Tetapi kenapa dikemukakan riwayat tersebut? Supaya orang yang datang kemudian dia mengkaji sumber tersebut sama ada benar ataupun tidak. Dan inilah yang dilakukan oleh Al-Qurtubi dan sebagainya dalam At-Tazkirah dan sebagainya. Dia memasukkan riwayat tersebut, dia kata aku masukkan dengan sanad-sanadnya sekali supaya generasi yang akan datang dapat melihat sejauh mana riwayat ini benar ataupun tidak dalam mukaddimahnya. Nak baca kitab kena baca juga mukaddimah dia. Sebab mukaddimah itu merupakan kita kata apa? Merupakan panduan daripada penulis ataupun panduan daripada penyusun ataupun muallif penulis kitab itu tentang bagaimana nak berinteraksi dengan kitabnya. Dalam hadis-hadis yang berkait dengan fitan, hadis-hadis yang berkait dengan malahi, fitnah akhir zaman, hadis yang berkait dengan peperangan akhir zaman, dan juga riwayat-riwayat dalam kitab tafsir, kita kena tapis betul-betul sebelum kita nak menerima satu-satu riwayat tersebut. Contoh dia dalam kisah Harut dan juga Marut. Dalam kitab tafsir ada disebutkan bahawa Harut dan Marut itu merupakan dua orang malaikat. Kemudian dia meminta untuk diberikan nafsu. Bila dia diberi nafsu, maka dia cenderung melakukan dosa dan juga kesalahan. Lalu akhirnya Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran kan. Sedangkan hakikatnya kisah itu adalah kisah Israiliyah yang sama sekali tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tak ada satu periwayat yang sahih yang boleh menyokong perkara tersebut, dan dalam masa yang sama dia bertentangan dengan konsep yang digariskan oleh Al-Quran bahawasanya malaikat itu la ya'sunallah. Malaikat itu langsung tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita terima kisah tersebut sebagai kisah yang sahih, maka kita akan meruntuhkan prinsip Al-Quran. Kita akan meruntuhkan prinsip yang digariskan oleh Al-Quran yang menyatakan malaikat itu sama sekali tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah. Mereka itu tidak melakukan maksiat kepada Allah dan mereka melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab tu bila dia bertentangan dengan prinsip-prinsip asas dalam Al-Quran, maka riwayat itu tidak boleh diterima melainkan didatangkan jalan ataupun didatangkan sanad ataupun didatangkan sumber-sumber yang boleh mengesahkan riwayat tersebut. Begitu juga dengan hadis-hadis fitnah akhir zaman. Dan untuk cari riwayat-riwayat ataupun cerita-cerita yang minimum kesalahan dia ataupun yang minimum daripada sumber-sumber yang tidak sahih, baca kitab Al-Fitan wal Malahi Imam Ibn Katsir rahimahullah. Sebab kebanyakan riwayat-riwayat yang dia masukkan dan insya-Allah riwayat-riwayat yang sudah dia tampis. Yang dia tampis. Okey. Jadi hadis akhir zaman ni, okey, mana cerita tadi? 7 tahun tadi. Okey. Jadi riwayat Nabi Isa alaihissalam pun lebih kurang sama. Jadi setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, maka berlakulah peristiwa Ya'juj dan juga Ma'juj kan. Okey, bila Ya'juj dan juga Ma'juj keluar tu, orang Islam bersembunyi. Kemudian Ya'juj dan juga Ma'juj itu akan mati disebabkan ada binatang yang makan mereka daripada leher mereka, dan mereka mati. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dia akan memakmurkan bumi selama 7 tahun dengan keadilan dan juga keamanan, sehingga tak ada lagi orang yang meminta untuk diberikan zakat. Dengan maksud yang ada pada ketika itu hanyalah pemberi zakat je. Nak cari orang susah tu sukar. Sebab bumi betul-betul makmur dan dipenuhi dengan nilai-nilai keadilan. Kemudian selepas 7 tahun Nabi Isa alaihissalam berada di bumi, sampai masanya untuk Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghantar angin yang nyaman ataupun angin yang dingin daripada
daripada sebelah negara Syam, daripada sebelah Syam yakni Syria yang ada pada hari ini, bergerak menuju mencari setiap orang-orang yang beriman, dan pada ketika itu orang-orang beriman akan dimatikan secara keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang yang berada di dalam lubang gua yang paling dalam sekalipun, angin itu tetap akan memasukinya. Selagi mana ada sebesar zarah iman dalam hati dia, maka dia tetap akan mati pada ketika itu. Kemudian yang tinggal hanyalah golongan-golongan yang jahat, golongan-golongan yang jahil, golongan-golongan yang zalim. Bila tinggal golongan-golongan tersebut, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk kembali. Mereka mula mewujudkan penyembahan terhadap berhala kembali setelah dihancurkan oleh Nabi Isa AS. Mereka mewujudkan penyembahan terhadap berhala. Tak ada lagi orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, ataupun dalam riwayat yang lain disebut Allah Allah, sehingga nama Allah tidak disebut lagi di atas muka bumi. Lalu pada akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disitulah Allah akan menaikkan matahari daripada sebelah barat untuk memberitahu kepada manusia bahawasanya this is the ending of your life. Ini merupakan detik-detik terakhir dalam kehidupan kamu sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pengadilannya yang sempurna pada hari akhirat. Kemudian muncul binatang daripada perut bumi bagi tahu, bukankah dahulu telah diberitahu kepada kamu untuk beriman, tapi kamu memilih untuk tidak beriman. Nak kata pada zaman yang penuh dengan kejahatan itu, orang berzina sesuka hati di tepi jalan sehingga orang tak ada perasaan malu untuk melakukan maksiat. La ya'rifuna ma'rufa. Mereka itu tidak mengetahui apa itu perkara ma'ruf. Wala yankiruna munkaran, dan mereka tidak mencegah perkara-perkara yang munkar. Maknanya pada saat itu benda ma'ruf, benda baik pun mereka tak tahu. Yakni perkara-perkara yang berkait dengan bagaimana nak mendekatkan diri kepada Tuhan, tak ada orang pun tahu. Dan pada waktu itu mereka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran, sehingga kemungkaran itu dianggap sebagai satu ibadah, ataupun kemungkaran itu dianggap sebagai perkara yang baik bagi mereka. Sehingga lelaki dan juga perempuan berzina di atas belakang keldai dan sebagainya pada waktu itu tanpa rasa segan, tanpa rasa silu. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri dunia ini, kerana dunia ini sudah tidak berfungsi lagi untuk kehidupan yang berada di dalamnya. Sedangkan dunia ini merupakan tempat untuk kita menabur amal untuk meraih kerajaan Allah. Bila dunia ini sudah tidak berfungsi lagi untuk meraih kerajaan Allah, maka sampailah masanya untuk Allah Subhanahu wa taala mengakhiri segala-galanya. Okey. Jadi Imam Mahdi ini pun sama. Dia akan berada di bumi selama 7 tahun. Dan ringkasnya, tugas Imam Mahdi adalah untuk memakmurkan bumi dengan menegakkan keadilan. Itu tugasnya. Dan ia tiada kena mengenal langsung dengan khayalan-khayalan Asy'ari, termasuk mendakwa dirinya sebagai pemuda Bani Tamim. Dan setelah sekian lama dia mula menganggap dirinya sebagai putra Bani Tamim. Tahukah Asy'ari siapakah Bani Tamim? Dalam Sahih Muslim, Rasulullah menyebut mereka ialah Bani Tamim. Bani Tamim itu adalah umatku yang paling kuat untuk menentang Dajjal. Ini bermakna komitmen Bani Tamim di akhir zaman nanti adalah untuk berhadapan dengan Dajjal. Dan tiada sebarang riwayat yang mengatakan bahawa Bani Tamim itu akan menjadi sahibuz zaman, akan membuat ramalan, menjadi jadual Tuhan, menjadi mujaddid, menjadi orang Tuhan, menerima wahyu dan lain-lain. Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semua ini hanyalah takut tambah daripada kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang mendakwa mereka lebih daripada orang lain. Okey, kita bagi laluan untuk asas insya-Allah. Okey. Mana tadi? Okey, Bani Tamim. Bani Tamim tak mendakwa menerima wahyu, tak mendakwa bahawasanya mereka adalah mujaddid, tidak mendakwa bahawa mereka boleh membuat ramalan-ramalan tertentu dan sebagainya. Dan semua ini hanyalah takut tambah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Khayalan. Hasil daripada apa? Hasil daripada kekeliruan terhadap memahami sumber yang sebenar daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pernah dengar ceramah daripada seorang ustaz, kita sebut nama lah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia. Dia kata apa? Dia kata apa? Ni kalau ceramah tak payah baca buku. Ilmu tu turun daripada Tuhan masuk dalam hati hamba. Macam tu sekali. Sebab bahasa hamba dia gunakan tu sebab dia orang Kelantan. Orang Kelantan kan. Dia kata macam tu. Sampai macam tu sekali dakwah dia. Bagaimana dia boleh mendakwa dengan dakwah yang seperti itu? Masa mengaji dulu 100 kitab sehari. Hamba habis baca. Nak kata bagaimana dakwaan-dakwaan itu boleh muncul, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita orang-orang tok guru ni ngaji tak lama pun, tapi alim daripada tok guru yang mengaji 50 tahun. Dan sebagainya. Ada perkataan-perkataan sebegitu muncul. Tapi yang duduk belakang ni Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Yang duduk belakang yang duduk mendengar ni. Mengapa dakwaan-dakwaan itu boleh timbul? Dan mengapa masih ada orang yang berada di bawah yang boleh terima dakwaan-dakwaan tersebut dengan begitu teruja sekali? Salah satunya faktor dia sebab apa? Sebab tidak mengukur setiap ucapan yang diberikan itu berdasarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tidak mengukur perkara itu dengan sumber yang tepat, sumber yang sahih, maka dia akan mudah untuk menerima dakwaan-dakwaan yang kadang-kadang kelihatan tidak masuk akal. Okey. Jadi lebih mengejutkan lagi dia kata, lafaz sahibuz zaman, perkataan sahibuz zaman, quote yang digunakan oleh rufaqa tidak bersumberkan kepada ahli sunnah wal jamaah, tetapi ia dicedok daripada gelaran Syiah kepada Imam Mahdi mereka yang masih baik, yang akan menjadi sahibuz zaman pada waktu itu. Doktrin Asy'ari yang mendakwa mempunyai hubungan langsung dengan Imam Mahdi, yakni Syekh Muhammad As-Suhaimi, sebab dia kata Syekh Muhammad As-Suhaimi itu Imam Mahdi, jelas ditiru daripada fahaman Syiah. Syiah mengatakan bahawa para naib imam ataupun para pembantu imam, mereka mempunyai hubungan langsung yang berterusan dengan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang disebut sebagai hubungan di alam roh ataupun hubungan di alam arwah. Walaupun dia gaib, tetapi sebenarnya orang yang menjadi pembantu kepada Imam Mahdi ini boleh jumpa dia bila-bila masa di alam tersebut. Okey. Penantian yang berkurang lama menyebabkan ramai kalangan pengikut Syiah yang membuat dakwah palsu kononnya mempunyai hubungan langsung dengan Imam Mahdi. Dan semua ini direka oleh Syiah untuk meluluskan akidah Al-Mahdiyah yang dicipta oleh mereka. Dan kepercayaan ini wujud dalam akidah sama ada Syiah Imam 12 ataupun disebut sebagai Syiah Ithna Asyariyah dan juga Syiah Ismailiyah. Wujud doktrin bahawasanya Imam Ghaib. Doktrin Imam Ghaib ataupun imam itu tak mati, tapi sebenarnya dia diwaibkan oleh Tuhan. Apa yang jelas dasar akidah ini adalah bergerak di atas doktrin batiniyah. Doktrin batiniyah yang mengatakan tiap-tiap benda yang zahir itu ada batinnya. Tiap-tiap benda yang zahir itu ada batinnya. Dan bagi tiap-tiap ayat yang diturunkan oleh Allah itu ada takwilnya. Dan daripada sinilah Nabi SAW pernah menyebut. Nabi kata akan berlalu satu zaman, akan muncul kelompok-kelompok yang akan memerangi golongan-golongan yang melakukan intihalul mubtilin. Dia akan intihalul mubtilin, tahriful ghalib. Dia akan melawan kelompok-kelompok yang melakukan penyelewengan, golongan-golongan yang melampau. Kemudian akan menghapuskan kebatilan golongan-golongan yang batil, dan akan muncul satu kelompok yang akan menghapuskan golongan yang suka menakwil, tapi takwilan mereka itu adalah takwilan-takwilan yang tidak betul, dan juga takwilan-takwilan yang tidak benar. Takwilan-takwilan yang tidak benar. Jadi kelompok ini menganggap bahawa tiap-tiap ayat yang diturunkan itu ada takwilnya. Dan sebab itu dalam penafsiran Qul huwallah, huwa itu mereka mengatakan Nabi Muhammad. Qul huwa Allah, katakanlah Nabi Muhammad itu Allah yang esa. Itu pada satu tafsiran. Manakala ada tafsiran yang lain kata Qul huwa Allah, Qul huwa Allah, katakanlah dia dan Allah itu adalah yang esa. Dia itu merujuk kepada Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ merupakan tafsiran-tafsiran yang kita kata bertentangan dengan konsep takwilan yang sebenar. Kerana ayat daripada surah Al-Ikhlas itu sebenarnya diturunkan untuk menyatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi kelompok-kelompok yang canggih yang seolah-olah meletakkan kuasa Tuhan itu pada wali-wali yang disebut sebagai wali yang mentadbir alam, mempunyai kuasa kun fayakun. Kalau anda kata wali tersebut macam tu jadi, tapi
tapi dia letak satu perkataan, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Wali yang mentakdir alam, mempunyai kuasa kun fayakun, mempunyai kuasa untuk menjadikan apa yang dijadikan. Disebut sebagai wali kutub, wali abdal dan sebagainya. Mengikut kefahaman kelompok-kelompok batiniah yang sesatlah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Konsep wali kita percaya, kita tak nafikan. Konsep karamah pun kita tak nafikan. Kita tak pernah nafikan. Cuma kita kata ada yang melampau dalam kumpulan ini sehingga pergi ke batasan yang tidak sepatutnya mereka langgar. Okey, dan bertitik tolak dari sinilah maka Asy'ari gemar mengadakan takwilan-takwilan dan juga ramalan-ramalan batil dia. Kesimpulannya, dia telah melakukan kesilapan yang besar dalam akidahnya. Bermula daripada mana? Bermula dalam penyelewengan. Bermula dengan penyelewengan dalam aurat Muhammadiyah, dengan dakwaan bahawasanya aurat Muhammadiyah itu adalah kitab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah faham konsep Imam Mahdi dan penyalah tafsiran terhadap konsep Bani Tamim yang sebenar. Semua ini berpunca daripada mana? Berpunca daripada jauhnya beliau daripada mengambil agama daripada sumber-sumber yang muktamad, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas yang nyata dan juga terang. Situ. Kemudian insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung kepada bab seterusnya, menjawab dakwaan Yaqazah. Yaqazah ini bertemu dengan Nabi secara janda. Kita akan lihat pandangan-pandangan ulama tentang Yaqazah, sebab ada ulama yang kata tak ada ulama yang kata ada. Kemudian kita akan bandingkan pula dengan konsep Yaqazah yang disebut oleh Paulus, ataupun kita boleh sebut dia sebagai as a founder of Christianity. Dia merupakan pengasas kepada Christianity yang menyelewengkan agama Nabi Isa alaihissalam sehingga mengangkat kedudukan Isa itu sebagai the son of God. Kita akan tengok bagaimana dakwaan Paulus itu lebih kurang sama dengan dakwaan kelompok-kelompok yang menggunakan konsep Yaqazah bagi mengangkat kedudukan tok syekh dan juga tok guru mereka. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan di atas pertemuan kita. Kita cerita benda ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bukan nak salahkan siapa-siapa. Cuma kita nak beringat dan berhati-hati dengan beberapa konsep kepercayaan yang kadang-kadang kita lihat macam bagus, tapi sebenarnya ada something wrong di sebalik apa yang kita anggap sebagai bagus itu. Nak sayang kepada Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah. Tapi kalau sampai tiap-tiap hari mendakwa Rasulullah datang jumpa dia, itu ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka di situlah bertitik tolak daripada itulah insya-Allah kita akan bincang lagi perkara ini pada masa-masa yang akan datang. Wassallallahu alaihi